早上好，欢迎收看Cergas bersama Jurulatih SSM. Adik-adik mesti terfikir, apa yang Mara cakap ni kan? Mara cakap selamat pagi semua. Kembali menonton Cergas bersama Jurulatih SSM, Sekolah Sukan Malaysia di slot aktif Didik TV KPM. Seperti semalam, topik kita kecergasan fizikal menggunakan gimbal. Semalam, Coach Farna dah ajar kita menggunakan otot-otot di bahagian bawah kan? Jadi hari ini kita akan menggunakan otot-otot lain pula. Otot mana kita nak gunakan? Jom kita mulakan aktiviti kita pada hari ini sekarang. Mara nak memperkenalkan sekali lagi Coach Farna, seorang jurulatih daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil. Apa khabar Coach? Baik, terima kasih Mara. Selamat pagi, selamat datang ke studio kami lagi sekali. Okey. Adik-adik semua ada yang tanya Mara tahu, Mara macam mana nak jadi atlet kebangsaan macam Coach tu? Jadi apa tips Coach Farna untuk adik-adik di rumah? Okey, tips yang boleh Coach bagi dekat adik-adik di rumah ialah adik-adik perlu bermain bola jaring dan sekurang-kurangnya adik-adik perlu mewakili negeri untuk adik-adik diserap masuk ke pasukan kebangsaan. Jadi, di mana pun peringkat ataupun di mana pun adik-adik berada, boleh cuba bermain bola jaring. Walaupun dari peringkat yang rendah, mungkin satu hari nanti adik-adik akan sampai ke peringkat negeri dan lepas tu, mana tahu boleh mewakili negara. Jangan putus asa lah. Kena Jangan mula putus daripada asa. awal. Yes. Jadi macam Coach sendiri, Coach bermain pada usia berapa ni? 10 tahun. 10 tahun. Darjah 4 sehingga darjah 4. sekarang. Kenapa bola jaring? Kenapa bola jaring? Sebab saya suka sukan yang berpasukan. Okey. Jadi untuk hari ini kita nak gunakan otot-otot lain kan? Jadi Yes. pembelajaran kita hari ini, Betul. kita nak buat apa? Hari ini kita akan menggunakan bahagian atas badan ataupun upper body dengan menggunakan gimbal. Masih lagi gimbal ya? Yes, masih lagi. Masih lagi. Jadi jom, tak nak buang masa, kita mulakan warm-up session bersama Coach Farhana. Okey adik-adik, sebelum kita memulakan aktiviti kita, apa yang penting ialah kita perlu memanaskan badan. Okey, jadi pagi ni Coach akan terangkan dua jenis aktiviti untuk pemanasan badan. Okey, yang pertama ialah figure of 8, di mana step yang pertama ialah adik-adik perlu pegang bola gimbal dengan tangan yang lurus dan adik-adik akan lukis nombor 8. Okey, tengok Coach buat. Nombor 8, naik, turun. Naik, turun. Okey, adik-adik akan ulang aktiviti ni sebanyak 8 kali. Okey, jadi pemanasan badan kita pada pagi ini agak special sebab kita menggunakan gimbal sebagai peralatan kita. Alright, jadi kita nak tengok Amira dan Paysan ready ataupun tidak. Okey, okey girls, ready and go. Good. Pastikan adik-adik merasa bahagian yang diregangkan iaitu deltoid, trapezius, bicep, tricep. Alright, gerakkan bahagian-bahagian tu. Very good. Okay, good. Itu adalah aktiviti yang pertama yang kita panggil figure of 8 dengan menggunakan gimbal. Jadi, untuk aktiviti yang kedua, sangat simple. Coach percaya adik-adik kat rumah pun boleh buat dan masih lagi kita menggunakan gimbal. Okay? Jadi, Coach nak buat half squat menggunakan gimbal ataupun up and down. Alright? Jadi, sama juga kita menggunakan, kita pegang gimbal dalam keadaan tangan yang lurus. Bila turun, bola tu turun. Turun tidak perlu terlalu bawah. Alright? Dan naik, Coach nak adik-adik angkat bola dengan tangan yang lurus, okey. So turun, naik. Turun, naik. Okey. Kau tunjuk daripada sisi, tidak perlu terlalu bawah, tidak perlu terlalu rendah, hanya separuh bola kat bawah. Bila naik, bola dinaikkan di atas. Alright? Turun, naik. Okey? Ulang sebanyak 8 kali. Okey girls, ready? Ready and go. Turun, naik. Very good. Good. Pastikan adik-adik tangan lurus ke atas. Merasa regangan di bahagian bahu. Alright. Boleh turun sikit.
Very good. Okey. Jadi itu adalah 2 regangan yang kita akan lakukan sebelum kita memulakan aktiviti pada pagi ini, iaitu menggunakan bahagian atas badan ataupun upper body. Okey adik-adik, dalam aspek keselamatan, coach ada 2 perkara yang coach nak tekankan di sini. Yang pertama ialah pernafasan dan yang kedua ialah pemakaian adik-adik semasa melakukan aktiviti. Alright. Jadi yang pertama ialah pernafasan, di mana adik-adik perlu bernafas seperti biasa, jangan tahan nafas dan pastikan adik-adik membuat aktiviti ini dengan teknik yang betul. Dan yang kedua ialah pakaian. Pastikan adik-adik memakai pakaian yang sesuai untuk melakukan aktiviti sebab kita menggunakan peralatan seperti gym ball. Jadi, pemakaian yang sesuai adalah perlu untuk mengurangkan risiko kecederaan. Okey? Terima kasih. Okey adik-adik, untuk aktiviti yang pertama untuk pagi ini adalah shoulder press. Okey? Yang pertama sekali coach nak terangkan adalah di mana bila adik-adik duduk di atas gym ball ni, pastikan badan adik-adik berada dalam keadaan yang tegak dan balance. Okey? Ni tak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Pastikan sentiasa badan tegak dan bersedia untuk melakukan aktiviti. Dan yang kedua ialah adik-adik boleh menggunakan dumbbell ataupun bebanan. Kalau adik-adik tak ada dumbbell kat rumah, boleh menggunakan botol air ataupun botol air yang diisi dengan pasir. Juga boleh dijadikan alternatif sebagai beban. Okey? Jadi, untuk permulaan aktiviti ini adalah adik-adik perlu naikkan siku ataupun tangan dengan sebanyak 90 darjah. Okey, lurus 90 darjah. Dan yang kedua ialah adik-adik akan teruskan ataupun luruskan tangan ke atas dan kembali semula ke posisi asal. Okey, jadi lurus, turun. Lurus dan turun. Okey, untuk aktiviti ni, kalau adik-adik rasa terlalu senang untuk adik-adik, adik-adik boleh menambah kesukaran dengan menambah pada beban. Okey. Jadi beban tu boleh digunakan dengan lebih berat. Okey, kalau coach macam sekarang coach hanya angkat 2.5 kilogram. Jadi kalau coach nak tambah kesukaran coach, maknanya coach akan angkat 5 kilogram. Okey. Jadi kat sini kita akan tengok macam mana Pesan buat. Ready? Alright. Good. Pesan ambil kedudukan selesa, pastikan berdiri ataupun pastikan duduk dalam keadaan yang tegak dan ambil beban. Right? Okey. Ini adalah posisi permulaan. Adik-adik boleh buat sebanyak 8 ke 12 kali ulangan. Okey, bergantung kepada kemampuan adik-adik. Okey. Jadi, Pesan akan mulakan dengan 8 ulangan. Alright? Good. Tengok 90 darjah. Very good. Sampai ke 90 darjah siku, terus naik ke atas. Alright? Good. Very good. Okay. Badan sentiasa straight dan fokuskan kepada otot deltoid dan trapezius. Okay. Deltoid dan trapezius. Alright. Jadi, itu adalah aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti shoulder press. Okey adik-adik kat rumah, jadi untuk aktiviti yang kedua, coach akan ajar adik-adik macam mana nak buat lateral raise. Okey, jadi coach nak tekankan sekali lagi kat sini, bila kita duduk di atas gym ball, pastikan adik-adik mengaktifkan ataupun memfokuskan pada core masa adik-adik, iaitu kita akan meningkatkan imbangan bila kita duduk di atas gym ball. Okey, jadi pastikan adik-adik berada dalam keadaan stabil dan terkawal supaya adik-adik boleh melakukan aktiviti dengan keadaan yang baik. Alright. Jadi untuk aktiviti lateral raise, okey, adik-adik pastikan memegang dumbbell dalam keadaan lock raise. Okey, coach nak tengok adik-adik angkat tangan macam ni. Pastikan tangan adik-adik lurus, berada di sisi. Okey. Jadi untuk seterusnya adik-adik akan angkat lurus. Bila sampai dalam keadaan yang lurus macam ni, adik-adik akan turun balik. Okey? Angkat dan turun. Okey? Jadi pastikan
badan adik-adik lurus dan sentiasa stabil di atas gimbal. Okey. Jadi gunakan bahagian perut dan bahagian kaki untuk menstabilkan badan adik-adik. Alright, jadi dekat sini kita akan dapat 2 in 1 iaitu bahagian lower body dan upper body. Alright, jadi kita akan tengok macam mana Pesan akan buat. Okay, ready? Okay, good. Alright. Okay, jadi Pesan dah bersedia, dalam keadaan bersedia. Alright, ready? Dalam kiraan 8 hingga 12 kali ulangan bergantung kepada kemampuan adik-adik. Alright. Good. Tidak terlalu tinggi. Alright. Very good. Turun. Dalam keadaan yang terkawal. Pastikan adik-adik engage your core muscle. Alright. Very good. Okay, good. Okay. Jadi itu adalah aktiviti yang kedua iaitu aktiviti lateral raise menggunakan gimbal. Okey, untuk aktiviti seterusnya, coach akan ajar adik-adik iaitu aktiviti chest press dengan menggunakan gimbal. Okey, jadi sebelum memulakan aktiviti ini, coach nak terangkan dekat sini, adik-adik mesti berada dalam keadaan terkawal dan stabil apabila menggunakan gimbal. Alright, jadi dekat sini, coach nak ajar adik-adik macam mana nak menggunakan ataupun nak duduk dalam posisi sedia. Okey, posisi sedia untuk kita buat chest press, alright. Jadi adik-adik mula daripada atas, duduk di atas gimbal dan adik-adik perlu langkah ke hadapan. Okey, ini adalah posisi sedia tapi pastikan badan adik-adik lurus. Okey, selari bahu dan lutut. Okey, selari dalam keadaan yang lurus. Okey. Alright, seterusnya coach akan tunjuk macam mana adik-adik nak buat chest press. Okey, di atas gimbal. Alright, macam coach ulang sekali lagi. Adik-adik perlu turun, langkah ke hadapan. Alright. Lock your core muscle. Kenapa kita gunakan gimbal? Sebab kita nak suruh adik-adik menggunakan core muscle adik-adik. Alright, core muscle. Jadi, angkat tangan adik-adik lurus, paras dada. Okey, paras dada. Dan turun 90 darjah. Naik. Turun 90 darjah dan naik. Alright, adik-adik boleh buat dalam 8 ke 12 kali ulangan. Alright. Jadi, coach tolak balik ke belakang dan coach bangun. Alright. Alright. Okey, sekarang dekat sini coach nak perkenalkan seorang lagi jurulatih iaitu jurulatih daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil iaitu Coach Pesan bersama-sama dengan coach hari ini. Jadi, kita nak tengok macam mana coach Pesan buat shoulder press ataupun chest press. Okey. Alright, ready? Okay, Coach Pesan, good. Cari yang betul, belakang lagi. Rehatkan kepala, yes. Okay. Dalam kiraan 8 atau 12 kali ulangan. Very good. Okay. Jadi dekat sini, kalau adik-adik nak menambah kesukaran, pastikan adik-adik menambah beban. Okay. Beban adik-adik perlu berat dan adik-adik boleh menggunakan bola yang lebih tinggi ataupun yang lebih besar. Alright, adik-adik dekat sini. Dan pastikan adik-adik dalam keadaan yang stabil. Alright, ingat persekitaran kena selamat dan adik-adik buat dalam keadaan yang terkawal. Tidak perlu terlalu laju, tidak perlu terlalu cepat. Alright, jadi itu adalah aktiviti yang dipanggil adalah chest press menggunakan gimbal. Okey, adik-adik di rumah, coach akan teruskan dengan aktiviti yang keempat iaitu chest fly. Okey. Jadi dekat sini coach nak tekankan sekali lagi kenapa kita menggunakan gimbal untuk buat chest fly adalah yang pertama coach nak tekankan awak kena menggunakan core muscle. Okey, mesti aktifkan core muscle dan yang kedua ialah
menggunakan core muscle untuk jadi lebih stabil. Okey, kat sini coach akan tunjukkan macam mana cara nak buat chest fly. Alright. Jadi yang pertama, dekatkan, mesti dekatkanlah. Okey. Beban awak. Dan yang kedua, coach dah ajar tadi dalam aktiviti yang sebelum ni iaitu cara untuk awak turun. Alright. So, langkah ke depan. Okey, sampai bahagian bahu dan kepala berada sama dengan bola ataupun gimbal. Alright. Jadi, straightkan badan, selari sama dengan lutut. Pastikan awak menggunakan core muscle dan tidak bergerak. Mesti stabil. Okey. Lepas tu barulah ambil weight. Alright, ambil beban. Dekat sini adik-adik boleh. Kalau adik-adik nak menggunakan weight yang ringan pun tak ada masalah. Alright. Jadi, permulaan adalah tangan yang lurus. Dan seterusnya, adik-adik akan bengkokkan sedikit siku sampai turun sampai paras bahu dan naik balik. Alright. Jadi turun, naik. Turun, naik. Alright. Jadi pastikan adik-adik berada dalam keadaan terkawal. Okey. Jadi kita nak tengok dekat sini macam mana Pesan akan buat aktiviti. Okey, adik-adik boleh melakukan aktiviti ini sebanyak 8 hingga 12 kali ulangan. Okey, jadi kalau terlalu senang untuk adik-adik, tambah beban melalui bebanan ni. Plate. Alright, okey, belakang lagi. Okey, rehatkan kepala. Alright, very good. Chest fly. Alright. Lock your wrist. Wrist mesti lock. Alright, good. Sampai paras bahu, naik. Pastikan siku ni tak terlalu straight. Okey, sedikit bengkok. Dan yang paling penting sekali lagi coach tekankan balance. Okey? Terkawal dan balance menggunakan core dan kaki. Okey? Very good. Good. Okey, jadi itu adalah aktiviti yang keempat iaitu chest fly menggunakan gimbal. Jadi ingat adik-adik mesti melakukan dengan teknik yang betul untuk mengelakkan kecederaan yang bakal berlaku. Okey, well done adik-adik. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti tricep extension. Okey, nama pun tricep. Kat mana tricep tu? Tricep adalah di bahagian bawah lengan. Alright, jadi dekat sini coach akan menggunakan tricep extension dengan menggunakan gimbal. Okey, jadi berulang-ulang kali coach dah tekankan mesti buat dalam keadaan yang terkawal. Engage your core muscle. Gunakan kekuatan kaki adik-adik semua untuk balance ataupun untuk meningkatkan keseimbangan adik-adik. Alright. Jadi dekat sini posisi yang sama. Alright. Turun ke depan. Alright. Pastikan bahu dan kepala direhatkan. Okey, di atas gimbal. Okey. Jadi pastikan badan berada dalam keadaan yang lurus. Okey. Ambil weight. Alright. Posisi permulaan, tangan adik-adik lurus di paras dada. Kemudian adik-adik akan bawa tangan adik-adik ke sisi telinga. Alright. Okey, jadi untuk adik-adik turun, adik-adik perlu lockkan siku adik-adik. Okey, dan bawa beban ataupun dumbbell ke sisi telinga, ke belakang kepala dan ke sisi telinga. Alright. Turun, angkat. Turun, angkat. Alright. Okey. Jadi, kita nak tengok macam mana Pesan buat. Okay, guys. Sama juga konsep macam tadi. Kalau adik-adik nak tambah kesukaran, pastikan beban adik-adik berat. Jadi, kalau adik-adik nak ringan, pastikan beban yang adik-adik angkat lebih ringan supaya lebih jadi mudah. Alright, good. Posisi lurus. Okay, turun. Very good. 8 hingga ke 12 kali ulangan. Alright. Tricep. Pastikan adik-adik rasa masa yang digunakan iaitu tricep. Okay, very good. Okay.
balance. Pastikan badan adik-adik sentiasa berada di atas gimbal dan tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Alright? Okay, well done. Jadi itu adalah aktiviti yang kelima, iaitu tricep extension. Okay, jadi ingat sekali lagi, untuk buat aktiviti ni perlukan teknik yang betul dan buat mengikut kemampuan adik-adik. Istimewa trivia hari ini, Mara nak berkongsikan beberapa fakta menarik mengenai Coach Farhana. Seperti yang kita tahu, Coach Farhana merupakan atlet bola jaring negara. Mewakili Malaysia selama 10 tahun ni, bermula di tingkatan 5. Antara pencapaian tertinggi Coach Farhana ialah Coach Farhana bersama pasukan bola jaring negara telah berjaya mendapat pingat emas sebanyak 2 kali di Sukan Asia dan juga Sukan C. Dan sekarang ni, Coach Farhana merupakan jurulatih ataupun guru sepenuh masa di Sekolah Sukan Bukit Jalil, sekolah di mana Coach Farhana sendiri belajar zaman dahulu. Dan itulah trivia kita untuk episod kali ini. Okey adik-adik, selepas melakukan aktiviti, kita perlu melakukan cooling down. Okey. Jadi dekat sini coach nak ajar 2 aktiviti cooling down yang boleh adik-adik lakukan selepas melakukan aktiviti. Terutama tadi kita melibatkan aktiviti yang melibatkan upper body ataupun bahagian atas badan. Yang pertama ialah tricep stretch dan yang kedua ialah shoulder stretch. Okey. Jadi coach akan ajar yang pertama. Yang pertama adalah adik-adik perlu meluruskan tangan. Okey, dan tolak. Tangan satu lagi akan berfungsi untuk menolak. Jadi adik-adik akan rasa di bahagian deltoid. Alright, otot bahu. Okey, tahan selama 8 hingga 12 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seterusnya adik-adik akan bertukar tangan. Yang sama, pastikan adik-adik merasa di bahagian bahu. Okey, ready girls? Mula dengan tangan kanan. Okey, ready? Go. Okey, good. Pastikan adik-adik merasa di bahagian bahu. Okey, change side. Okey, very good. Okey, good. Sekarang coach akan teruskan lagi dengan aktiviti yang kedua, iaitu shoulder stretch. Okey, di sini adik-adik akan pergi, coach pusing, adik-adik akan letak di belakang dan tangan ni berfungsi untuk tolak. Okey, tolak dan tahan selama 8 saat. Jadi adik-adik akan merasa regangan di bahagian tricep. Alright, okay girls, ready? Boleh pusing? Boleh kita pusing ke belakang? Ready dengan tangan kanan? Okay, ready? Go. Okay, pastikan adik-adik ni tolak ke bawah. Alright. Sekarang, change side. Very good. Okay. Jadi, itu adalah 2 regangan untuk aktiviti cooling down selepas kita melakukan aktiviti yang menggunakan upper body. Terima kasih adik-adik sebab dah kekal fokus, dah tengok sampai ke penghujung rancangan ni kan. Hari ni kita dah buat macam-macam aktiviti menggunakan gym ball. Tapi coach, pun tak coach ceritakan apa lagi kebaikan menggunakan gym ball ni? Okey, antara kebaikan lain untuk apabila kita menggunakan gym ball ni adalah yang pertama adalah dia boleh meningkatkan kekuatan general sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang walaupun awak bukan atlet, boleh meningkatkan kekuatan upper dan lower body awak. Maka bila awak meningkatkan kekuatan upper dan lower body awak, jadi awak akan melakukan ataupun adik-adik di rumah boleh melakukan aktiviti dengan lebih efektif dan berkesan. Wow, jadi memang sesuai untuk semua orang lah, bukan semua hanya peringkat umur, bukan hanya seorang atlet ataupun adik-adik. Maka ibu bapa juga digalakkan untuk
menggunakannya. Jadi adik-adik patut dapatkan Jimbor ni, lepas tu boleh buat senaman bersama keluarga adik-adik. Jangan risau, kita ada lagi 3 episod bersama Coach Fana dan esok adik-adik akan bersama dengan Hanif Miswan jam 7 pagi dalam Cergas bersama Coach. Coach, seperti biasa, kata-kata terakhir? Okay girls, anda berusaha, pasti berjaya. Bye!